Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 3 Disember 2022 kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini iaitulah tentang hukum kahwin 4 orang ataupun lebih, dan juga masalah at-ta'addud ataupun poligami. Kisah al-hikayatul wahidatu wal khamsun ba'dal mi'ah. Kisah yang ke-151 iaitulah hukum poligami, kahwin ramai. Kisah ini diriwayat oleh Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair rahimahullahu ta'ala, dia bertanya kepada makcik dia. Siapa dia makcik dia? Aisyah radhiyallahu anha, mak saudara dia. Urwah pergi tanya mak saudara dia, Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala. Dia tanya tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, ayat 3. Tulis surah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Tengok ayat 3 dalam surah An-Nisa. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan anak yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, fankihu ma tabalakum minan nisa, maka kahwinlah kamu dengan perempuan-perempuan lain yang bukan yatim. Masna 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang, semuanya boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, dan jika kamu bimbang tidak berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang saja. Tak usah cakap banyak, ambil seorang je. Atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki waktu zaman hamba ada dulu. Zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Jadi apakah maksud ayat ini, wahai makcik? Jadi Urwah tanya makcik dia. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya bena ukhti, wahai anak saudara perempuanku, hiyal yatimatu takunu fi hijri waliyiha. Jadi ayat ini turun kepada budak-budak perempuan yatim yang duduk di bawah jagaan wali dia. Fatusyarikuhu fi malihi, maknanya dia, harta dia pun duduk makanlah harta wali dia tu. Fayu'jibuhu maluha wa jamaluha, jadi wali dia pun berkenan dengan budak perempuan ni. Berkenan kepada harta dia, berkenan dengan kecantikan dia. Fayuridu waliyuha an yatazawwajaha bighairi an yuqsita fi sadaqiha. Jadi dia nak kahwin, tapi mah kahwinnya cincai gitu ya, bagi sikit-sikit lah, tak ikut seperti mahar misil, kebiasaan wanita lain. Fayu'tiha mislama ma yu'ti ghairuhu, maka dia tak beri kepada budak ni sebagaimana dia beri pada orang lain. Fanuhu an yankihuhunna illa an yuqsitu lahun, maka ayat ini melarang
Mana-mana orang yang nak kahwin dengan perempuan-perempuan yatim walaupun di dalam jagaan mereka, kecuali mereka beri mas kahwin dengan sempurna. Sebagaimana diberi kepada wanita-wanita lain yang ada ibu bapa. Qala Urwah pun tanya lagi. Qalat Aisyatu, "Thumma inna nastaftau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah." Kemudian bila turun ayat ni, ayat 3 ni, orang mari tanya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum ini. Maka Allah SWT turun pula ayat 127. Tanda ni pelajar. Ayat 127 surah An-Nisa. Wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi 'alima. Dan mereka meminta fatwa kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan. Katakanlah olehmu, Allah akan memberi keterangan fatwa kepada kamu mengenai mereka, dan juga ada difatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam Al-Quran. Dalam Quran ini mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka. Jadi tak bagi sepenuhnya. Dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka, dan juga mengenai anak-anak yang lemah yang masih kecil, dan kamu juga diwajibkan supaya menguruskan hak dan keperluan anak-anak yatim dengan adil, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu lakukan kepada mereka, maka sungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jadi ayat 127 ini, qalat, kata di Aisyah, wallazi zakarallahu an yutla alim fil kitab, maksudnya ayat yang dibaca dalam Quran itu iaitulah al-ayatul ula, ayat 3 tadi yang kita baca awal tadi. Sebab Allah kata fa in khiftum alla tuqsitu, kalau kamu takut tak berlaku adil, fankihu ma tabalakum minal, pergi cari hak perempuan lain. Jangan, sebab perempuan yatim ni dia ada orang panggil hak tersendiri, hak istimewa dia, kerana dia tidak ada keluarga, dia tidak ada bapa. Jadi kalau kita orang yang suami dia ambil pula buat sewenang-wenang, dia nak mengadu pada siapa? Qalat Aisyah kata lagi, wa qaulullahi azza wa jalla fil ayatil akhirah wa targhabuna an tankihuhunna, sedangkan kamu nak kahwin dengan mereka, hiya raghbatu ahadukum, iaitulah seorang kamu nak dengan kahwin dengan anak perempuan yatim yang duduk di bawah jagaan kamu, ai hina takunu qalilatal mal wal jamal, asalnya dia tak ada harta dan ada juga kecantikan dia, mana maka Allah Ta'ala larang ayat ini daripada kahwin dengan anak-anak yatim yang perempuan itu, kecuali bil qisti, dengan berlaku adil, makna beri mas kahwin yang sama seperti orang lain. Jadi jangan kata hari budak yatim main-main gitu lah. Islam menjaga hak wanita, bukan seperti yang didakwa oleh woman right yang mengatakan dalam Islam ni terbiak wanita. Kita kata kalla, tidak sama sekali. Tetapi kita kena ingat yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla kepada wanita itu dalam keperluan segala perkara, termasuklah dalam perkara perkahwinan ini pun ditegur oleh Allah Azza wa Jalla kepada semua orang. Baik para jemaah sekalian, hadis ini sahih, rawahu asy-syaikhan, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Baik, dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada jawazul jam'i baina arba'i nisa. Boleh kahwin 4 orang. Mana ada kemampuan, boleh kahwin 4 orang. Dia panggil poligami. Tetapi dengan syarat SOP yang ketat, iaitulah mesti berlaku adil di dalam perkara-perkara yang mampu untuk mereka lakukan. Baik, 10 perkara yang dibincangkan dalam tajuk ini. Yang pertama, minal mawdu'ati allati tusar, di antara isu yang dibincangkan yang pertama
rawi al-qisah, nama dia Urwah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Jangan kata Urwah bin Zubair gitulah. Dia ada alif lam. Az-Zubair bin Al-Awwam, salah seorang daripada fuqaha Al-Madinah, ahli fiqh yang mahir di Madinah. Mak dia siapa? Mak dia Asma binti Abi Bakar. Mak dia Asma. Khalah dia dan guru dia siapa? Aisyah. Wahwa minat tabi'in. Dia sendiri termasuk di kalangan ulama tabi'in, sebab dia tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anis Zuhri kata qala sa'abtu ibnu Su'air. Dia tanya Ibnu Su'air ni guru dia, guru Zuhri. Aku tanya guru aku tentang fiqh. Faqala alayka bihadha. Zuhri pergi tanya tu tak syah tu. Wa asyara ila binil Musayyib, Sa'id bin Musayyib, Syekh ulama Madinah dia panggil. Fajalastu 7 sinin. Aku duduk belajar dengan Ibnu Musayyib 7 tahun. Aku rasa tak ada orang lain lebih alim daripada dia. Tak lama lepas 7 tahun, tahawwaltu ila Urwah. Aku pergi pula belajar dengan Urwah Ibnu Zubair. Fafajjartu bihi sabaja bahrin. Aku, orang panggil pecah laut kata orang. Maknanya luas sangat ilmu Urwah ini rahimahullahu ta'ala. Karena itu kata Zuhri, ra'aitu Urwata bahran la tukaddiruhu dila. Urwah ni lautan yang tidak kurang kalau dicedok dengan timba air, tak ada apa. Ini pujian Urwah kepada guru dia, pujian Az-Zuhri kepada guru dia Urwah Ibnu Zubair. Qala Urwah kata, kana yuqal, orang kata, azhadun nas fi alimin ahluhu. Orang yang paling zuhud tentang seorang orang alim itu ialah ahli dia, keluarga dia. Baru kita tahu. Tanya orang lain tu nampak macam hebat belaka. Tapi kalau tanya keluarga, kita tahu dia setara mana. Baik. Dan juga kita boleh tanya jiran dia, tanya orang negeri dia, sebab jiran-jiran dia kenal siapa orang ni. Jangan tanya musuh dia lah. Jadi kalau kita tanya musuh dia, nyapalu selalu lah. Jadi kita kena bersikap adil dalam semua perkara, dalam menilai orang kena adil. Yang dia baik, kita kata baik. Di mana kelemahan dia, kalau perlu kita nyatakan, kena nyata. Bukan makna itu ketika perlu. Ketika tak perlu, tak harus nyata. Yang kedua, Aisyah tu Ummul Mukminin al-alimah al-faqihah, maksud dia tu. Yang kedua ni mak saudara dia tu siapa dia? Aisyah Ummul Mukminin, yang alim, yang faqih, yang al-mufassirah, al-abidah, al-mujtahidah, a'lamu nisa'i zamaniha. Wanita paling alim di zaman dia Aisyah. Dan kita rasa tak perlu lagi nak tulis tentang Aisyah, kerana sudah banyak kali dah tulis tentang dia. Kalau tuan-tuan nak baca sejarah Aisyah, pergi baca di jilid yang terakhir kitab ini. Tuan Syekh Haidar kata dia akan letak satu jilid khas untuk riwayat-riwayat, nama-nama yang telah disebut dalam kitab ni. Baik, yang ketiga, imamuna tabi'iyun. Urwah ni ulama tabi'in. Dia panggil fuqaha al-Madinah sab'ah. Yas'alu sahabiyatan. Pergi tanya seorang sahabat Nabi yang begitu alim, Aisyah. Wanita yang paling alim di zaman dia, dan sekaligus makcik dia, mak saudara dia, guru dia, tentang ayat yang dimuskilkan. Kita kata hani'an laka ya Urwah. Tahniahlah Urwah, dia ada guru yang begitu mantap. Kita pun ingat baik-baik. Urwah ni qad lazama Urwatu khalatahu mulazamatan syadidatan. Urwah telah bermulazamah, maknanya iltizam dengan majlis ilmu makcik dia ni
bersungguh benar dia belajar sehingga dia dapat meraih ilmu yang ada pada Aisyah itu. Qad qala laqad ra'aituni qabla mauti Aisyah bi arba' hijaj. Jadi sebelum Aisyah meninggal 4 tahun atau 5 tahun, aku dah kata, lau matatil yaum, kalau Aisyah mati hari ni, mana dimtu ala hadithin indaha illa wa'aitu. Mana aku tak menyesal lagi, sebab semua hadis-hadis dan yang diriwayat oleh Aisyah aku ambil semua dah. Semua hadis-hadis aku dah ambil semua. Jadi bila ambil semua, maknanya dia telah menguasai dah ilmu-ilmu riwayat-riwayat yang ada pada Aisyah. Adapun ijtihad itu lain, sebab benda baru kadang-kadang dia tajaddad. Dia akan baru semula. Fassarat lahu Aisyah, jadi dalam kisah ini Aisyah telah menafsirkan ayat 3 dengan ayat 127. Jadi kesimpulan daripada tafsir Aisyah itu, mana-mana orang yang ada menjaga anak yatim, kemudian yatim itu sudah besar di rumah dia, comel pula budak ni, ada harta, kalau ada orang mari minta, mun jangan sekat. Sebab awak berminat dengan dia, awak halang budak ni daripada kahwin. Jangan. Sebab apa? Sebab dia kata anak yatim dia jaga, tentulah mah kahwin dia murah. La. Fa'aballahu hadza zulm. Allah Ta'ala tak mahu kezaliman ini dilakukan ke atas wanita Islam. Maka Allah Ta'ala perintahkan supaya kamu berlaku bil qisti, dengan berlaku adil. Letaklah dia punya mas kahwin mengikut standard SOP ramai-ramai. Jangan duk buat tak tu kalau gitu. Maka kalau perempuan tu tak comel, tak ada harta, itu pun mesti kena berlaku adil juga. Jangan kata budak ni tak laku ni, jadi dia ambil dengan harga, dengan mah kahwin murah, kita kata tidak. Maka kalau Allah kata apa, kalau kamu nak juga, pergi cari wanita-wanita yang ada keluarga dia, senang kita bincang. Nak bagi berapa, tanya dia. Ayah dia setuju, dia sila. Ni budak yatim, di bawah jagaan awak. Tapi awak ambil kesempatan pula ke atas kelemahan dia. Jadi kita kata ini satu kezaliman yang tidak diiktiraf oleh Islam. Islam ni tidak ada sebarang bentuk kezaliman yang boleh dibuat. Tidak ada. Isu yang keempat, kana al-arabu fil jahiliyati. Pada zaman tu, orang Arab jahiliyah, orang lain-lain pun, kalau orang laki-laki tu mantap, dia punya kuat, tenaga dia kuat, dia boleh kahwin berapa ramai orang dia nak. Tidak ada sekatan, tidak ada garis panduan. Dia boleh kahwin 10, 20 masa. Bila datang Islam, fa iza falamma ja'al Islam dabata hadhihi al-amaliyah. Islam telah meletakkan sempadan, satu syarat yang sesuai dengan tabiat manusia, tabiat wanita. Maknanya kalau orang laki-laki ni ada 4 orang isteri, maknanya setiap 4 malam dia akan jumpa balik dengan isteri dia tu. Kalau ada 10 malam, maknanya sebulan jumpa 3 kali. Nanya. Dan keperluan hidup pula mungkin tak cukup. Duit banyak ni ada, nak bagi 10 isteri, nanti semua tak ada makanan. Maka diberinya 4, sebagaimana riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala aslama Ghailan Ats-Tsaqafi. Ghailan Ats-Tsaqafi, Tsaqafi nama kabilah. Dia masuk Islam bersama dengan 10 isteri dia yang dia kahwin zaman jahiliyah, belum Islam dulu. Fa aslamna ma'ahu. Masya-Allah. Dia boleh bawa semua 10 isteri dia masuk Islam belaka. Sudah. Fa amaranhun Nabi sallallahu an yakhtara minhunna 4. Maka Nabi minta supaya awak pilih 4 orang. Pilih 4, wa farik, ceraikan yang lain. Ceraikan yang lain. Itu kata di para ulama. Wa kadzalika, demikian juga Qais, Qaf Yasin, Qais bin Al-Haris masuk Islam, wa indahu 8 niswah, 8 orang isteri. Naufal bin Muawiyah, 5 isteri.
Jadi semua yang lebih daripada 4, Nabi kata ikhtar, pilih 4 orang, yang lain cerai. Wa ajma'a, sepakat jumhur ulama sunnah ala zalik. Mana sepakat dah ulama al-sunnah mengatakan kahwin itu paling banyak boleh 4 orang saja, kecuali hamba yang digunakan itu bukan isteri, itu hamba. Isu yang kelima, khalafa fi zalik, ada juga sebahagian ulama berpandangan dia guna mafhumul adat, dia kira campur. Jangan buat campur ni, karut punya cerita ni. Ini cerita nak cerita benda yang karut, yang tak betul. Tadi dalam ayat Tuhan kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Masna makna 2 orang. Wa sulasa 3. Wa ruba' 4. Jadi dia campur. 2 campur 3, 5. 5 campur 4, 9. Jadi boleh kahwin 9 orang. Dahsyat ni. Ataupun mudha'afah. Boleh kahwin 4. 4 campur dengan 9, campur dengan 16, jadi 29. Yang pentingnya itu semua cara-cara matematik karut, tidak diiktiraf oleh ahli sunnah, kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, amsik arba'an, memegang 4 orang, yang lain itu ceraikan. Adapun perkahwinan Nabi SAW, Nabi wa jam'uhu akthar min 4, Nabi SAW telah kumpul lebih daripada 4 orang isteri. Isteri dia 11 orang. Yang ada di Madinah saja, yang terkumpul makam ataupun kubur mereka di Baqi' 9 orang. 9 orang. Semasa tu. Adapun Khadijah awal lagi, Nabi tak kahwin pun waktu dengan orang lain, waktu Khadijah ada tak kahwin. Jadi Khadijah kita tak luar sebab dia bukan semasa. Hak lain-lain itu 9 orang lagi atau 10 orang. Itu semasa. Maka itu kata ulama, fahadhihi khususiyatullah. Ini adalah hak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar oleh Allah kepada dia, wala yuqasu alaiha, tak boleh kita nak kiaskan dengan orang lain. Orang lain nak menumpang, tidak boleh. Tidak ada tumpang dalam masalah ini, sebab itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isu yang keenam, mesti kita bawa satu kaedah asas dalam masalah-masalah ikhtilaf yang berlaku di antara kumpulan-kumpulan Islam dan juga mazhab-mazhab fiqh, dan juga pandangan sebahagian ulama yang terkeluar daripada kaedah yang umum, annal wad' alladhi kana qa'iman inda nuzul ayah, suasana yang berlaku ketika turun ayat. Ayat mana? Ayat surah Al-Ma'idah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kamu, bagi kamu agama kamu, ila akhiril ayah. Dan juga hari-hari merupakan hari-hari terakhir daripada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditutup dakwah Nabi itu dengan ayat ini. Dan para ulama salafus saleh, golongan sahabat, para khulafa rasyidin, yang awal dipanggil salafus saleh, adalah menjadi kayu ukur, parameter untuk kita kembali rujuk kepada mereka apabila berlaku ikhtilaf. Kalau nak rujuk kepada orang sekarang ni, semua khilaf belaka. Ada benda yang tak khilaf belaka. Jadi kita kata kita rujuk kepada waktu turun ayat, dan apakah pemahaman sahabat pada waktu itu, dan apakah yang dipahami oleh golongan salafus saleh pada zaman itu. Ini kita kena letak itu. Kalau diukur dengan orang, sudah kita tak berjalan. Baik. Yang ketujuh, manusia ni mempunyai kemampuan yang berbeza-beza. Manusia mempunyai kemampuan yang berbeza. Jadi siapa yang ada kemampuan dan dia rasa dia kuat, boleh berlaku adil di antara isteri-isteri, dia boleh kahwin seorang lagi. Kuat lagi, kahwin 3,
kuat lagi kahwin keempat. Jadi yang kelima, yang enam tidak ada. Kecuali semasa 4 orang kemudian dia cerai. Itu cerita lain. Mana dia kata puas dah dengan dia ni, ataupun tak sesuai, dia cerai, nikah lain. Itu yang kita kata tak boleh tadi, kumpul satu masa lebih daripada 4 orang. Itu tak boleh. Akhirnya seperti kita semua ni lah, yang tuan-tuan ada tersengih, ada tersenyum ni. Allah kata apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu rasa tak rak, tak ada kemampuan, kekalah dengan seorang, cukuplah itu. Allahu akbar. Nampaknya kita duduk dalam kumpulan lah, kumpulan yang tidak ada ta'adud, tidak ada bilangan. Itu pun sudah memadai kata orang. Baik. Jadi setiap benda khilaf tadi, kita kena kembali kepada ulama yang muktabar. Kata syair, menarik ni. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazar. Bukan semua khilaf itu diiktibarkan, penerimaan, diterima. Tetapi khilaf yang diterima itu hazzun minan nazar, yang ada pandangan para ulama untuk menerimanya, baru kita boleh buat. Isu yang ke-8, yuqarrirullahu tabaraka wa ta'ala anna al-'adl mustahil. Kalau kita kata nak adil 100%, semua perkara mustahil. Sebab yang betul-betul adil saja ni Allah saja. Sebab maka Allah Ta'ala turun ayat 129 surah An-Nisa 129, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Allah kata kamu tak mampu nak berlaku adil kepada semua isteri-isteri kamu yang 4 orang itu, walaupun kamu semangat nak buat, tak mampu. Maka Allah Ta'ala ringankan sedikit para suami dalam perkara yang mustahil nak jadi sama, bolehlah dia ambil perkara-perkara yang di luar daripada kemampuan dia. Maka Allah kata fala tamilu kullal maili. Jangan cenderung sengit sebelah lah. Mentang hak ni muda, comel pula, siap dengan keni lutung lagi. Dia ada tunggu hak tu. Hak tua keriput dah sikit ni, tak berapa nak jadi dah. Balik pun tak. Kita kata jangan. Jangan itu. Sebab Allah larang, la tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah. Kamu tinggalkan isteri itu seperti tergantung. Jadi kalau kamu nak duduk dengan dia, buat cara nak duduk. Kalau kamu tak nak cerai, bagi orang lain pula ambil. Boleh jadi ada orang lain yang lebih selesa dengan dia. Jadi itu. Baik, isu yang ke-9, dalam hukum Islam ini ta'addud asal ke seorang itu asal. Dia kata wa ta'addudu fil Islami huwal aslu. Asal dalam Islam ni mesti ada ramai isteri. Tak kira lah 3, 4, 2, yang penting ada ramai. Wal wahidatu istisna. Seorang tu satu isu berkecuali lah. Orang yang uzur, orang yang tak larat ya, maka bolehlah dia kekal dengan seorang. Kita ni tak larat belakang dah. Kalau kita tengok tatbik amali, dari sudut praktikal amalinya, sebagaimana yang berlaku kepada daripada Nabi SAW dan para sahabat yang berpoligami masa tu, kalau benda tak betul akan ditegur oleh Nabi SAW. Wa qallama najidu sahabiyan lam yu'addid. Jarang seorang sahabat yang tidak ada isteri lebih seorang. Fahal kana haula'i muttarin, adakah mereka terdesak sehingga kahwin lebih seorang ataupun ada kelemahan sendiri? Maka bila kita tengok suasana hari itu, orang boleh terima. Dia panggil uruf pada ketika itu satu keperluan, terutama sekali waktu tu banyak peperangan, ramai janda-janda yang ditinggalkan oleh suami yang mati syahid, anak-anak yatim. Maka sahabat ni ambil isteri kawan dia
Dia tolong jaga, nanti peperangan mari pula dia pula mati. Orang lain tolong ambil. Jadi tidak jadi masalah. Kita hari ni tak boleh semuanya nak kongkong belaka, nak kontrol belaka. Maka tak adalah orang yang berani untuk membuka bicara kecuali beberapa orang sahaja. Itulah. Adapun serangan yang dibuat oleh orang kafir tentang poligami ni, tak usahlah kita duk ambil kira dengan dia orang tu. Dia marah orang poligami. Dia monogami, dia panggil tak ada poligami, tapi friend. Zina ke apa benda yang dia buat, beres pula. Kita kata lah, Islam mengharamkan perzinaan dan dia buka pintu 4 orang. Ambil. Kalau kau tak cukup juga, itu cerita lain. Dalam sejarah hidup saya ni, yang anda dengar daripada bapa saya rahimahullah, dia kata salah seorang daripada guru dia. Saya rasa saya tak nak sebut nama guru ni. Di antara guru dia yang awal belajar di pondok, dia kata Abdul Rahman, abang ni, dia bahasa abang lagi sebab umur dia pemuda. Dia kata abang ni telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan nafsu warna hitam. Bukan ilmu hitam, nafsu dia kategori hitam. Maknanya kalau tak ada 4 tak cukup. Jadi dia kahwin, dia tak kira siapa dia je nak kahwin dengan dia. Orang yang bukan Melayu ke apa saja boleh. Tapi dia nak kahwin, dia tak nak orang tua-tua, dia nak muda-muda. Milih juga dia pun. Ini masalah dia. Allahu akbar. Kita kata rahimakallah, Allah Taala bagi rahmat dia. Jadi ada orang nafsu dia merah, cukup dengan 3 orang. Ada nafsu dia biru, 2 orang. Ada yang nafsunya putih ya, macam kita ni lah. Padangan seorang. Itu pun orang panggil cukuplah pada sekat tu ya. Jadi tak usah duk cari penyakit. Setengah orang tu dia tak kuat pun, tapi nak tunjuk ke kawan ni gah, dia panggil gah. Aku boleh kahwin lebih seorang lagi. Habis ubat, habis tongkaknya cari atas dunia ni. Tongkak ni bertongkak belaka. Ubat-ubat pun habis, tapi tak ada kekuatan mana. Jadi kita kata orang yang betul-betul ada keperluan, Islam buka lorong, buka ruang. Orang yang tak ada keperluan, fawahidah, bukan takut. Setengah orang kata, pasal jenis nakut cakap lagi tu, kata tak juga. Bukan soal takut sangat, tapi kita kena kata keperluan tu penting. Kalau dia nak sungguh, kalau dia memang dia mampu, dia tak peduli pun dengan isteri dia tu. Isteri dia tolong cari dia pula. Ada kawan masa belajar dulu, mak dia tolong cari isteri kedua ke ayah dia. Waktu kami berkawan dulu, dia kata sekarang ni ayah saya sudah 3. Dengar-dengar kata cukup 4 lepas pada tu. Semua isteri ni, isteri pertama bergabung, isteri kedua cari isteri yang ketiga. 3 orang ni bergabung cari isteri keempat. Ini betul-betul baru. Ini betul-betul rajul. Betul-betul laki-laki. Kalau tidak, tak usah buat banyak. Baik, isu yang terakhir yang kita nak tutup perbincangan kita ni, masalah al-adlu baina zaujat. Keadilan di antara isteri-isteri ni dalam bab al-mabit, bermalam. Kalau kena bagi malam ni orang ni kena bagi. Al-kisa, pakaian. Mana kalau beli harga 100 belaka. At-ta'am, jenis apa makanan yang kita beli. Berah yang sama. Basmati, cak kambing. Adapun mailul qalbi, kecenderungan hati, wa nasyatul jasadi, dan aktifnya seorang suami dengan isteri, maka itu dimaafkan. Walah ilaj, dan boleh juga lah kita cari penawar yang boleh mengaktifkan balik suasana. Telah Nabi SAW sangat adil pembahagian dia di antara isteri-isteri dia. Sudah dia bagi keadaan, bagi molek, Nabi pun berdoa. Dia kata apa? Allahumma hadza fi'li fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, yang aku mampu aku dah bagi sama rata adil, tapi yang aku tak mampu aku minta maaf ya Allah. Qala Ibnul Qayyim kata maksudnya Nabi dah tatbik, melaksanakan keadilan itu dalam bab nafkah, dalam bab pembahagian, tapi dalam bab mahabbah, cinta, mungkin berbeza-beza.
Berbeza-beza. Sebab itulah kata di Ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, dia kata sa'altu Abidah as-Salmani, seorang ulama, tentang ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum. Kamu tak mampu nak berlaku adil di antara isteri-isteri kamu walaupun kamu nak buat. Qala ya'ni al-hubb wal jima', dalam masalah cinta dan masalah jima', tak boleh. Wa qala Ibn Abbas la yastati an ya'dila bainahum fi syahwati walau haris. Tak mungkin dalam bab syahwat ni walaupun dia semangat sangat, sebab berbeza-beza orang. Cuma dia kena usahalah, kena usaha. Seperti andainya berlaku sesuatu yang boleh mengeruhkan keadaan, berkelahi di antara suami isteri contohnya, ataupun ihmalu zaujah, isteri pun dia kata dia dah tua dah, tak ada keperluan dah kepada menopause dah, dia pun tak ada lah buat persiapan diri. Suami balik pun tengok duduk bergoseng, budak-budak kata macam hatu pari dia ni, tak ada penampilan diri, tak ada. Orang panggil tidak terurusnya tubuh dia, busuk banga contohnya, ataupun lain-lain lah. Ataupun dia tak ada lagi keperluan nak bersama dengan suami. Maka ada dua cara yang penyelesaian. Yang pertama, minta cerai. Yang kedua, tanazul. Isteri boleh minta, jangan lepaskan dia, biarlah aku kekal jadi isterimu, dan hak aku tu beri kepada hak muda lah. Dah mu saya sangat orang muda, beri ke dia lah. Aku ni tak apa dah, tak balik, aku duduk dengan cucu-cucu ya, duduk dengan cucu, dengan cicit, tidak jadi masalah. Jadi ini telah berlaku kepada Saudah radhiyallahu anha ketika dia sudah agak berumur, dan Nabi pun tidaklah begitu aktif lagi dengan dia, maka dia bimbang, takut Nabi cerai. Dia pun bagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la tatalliqni, Rasulullah tolong jangan ceraikan saya, waj'al yaumi li Aisyah, hari giliran saya beri ke Aisyah. Fatanazala an ba'di huquqiha, dia boleh tanazul daripada hak dia, yang penting dia tak nak berpisah. Sebab kalau berpisah ni susah juga. Cucu cicit mari nak pergi rumah tok ayah kau, nak pergi rumah nenek, payahlah. Biarlah dia jadi suami isteri. Adapun hak-hak tentang perhubungan, tentang kasih sayang, tentang penjagaan suami, kita minta maaf dia. Maaflah bang, saya tak larat dah, saya pun tua, izin je lah saya jadi isteri, kekalkan nafkah beri macam biasa, dan yang lain-lain itu saya suruh hak muda lah. Jadi boleh macam tu. Itulah yang sepatutnya para jemaah sekalian. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Apa dia? Mana kalau ada orang perempuan dia rasa bimbang, dia ni jadi nusyuz, jadi tak layan suami, jadi bolehlah mereka berdamai antara suami isteri. Bincang betul-betul, abang kahwin hak muda lah, tolong jaga abang. Saya ni biarlah jadi isteri awak juga, tapi saya nak duduk dengan cucu-cucu dah, tak larat dah nak jaga suami contohnya. Itu boleh. Maka Allah kata wasulhu khair, berdamai itu lebih baik daripada bercerai. Jadi tamatlah kita, alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita tentang cerita Urwah, tafsir kepada ayat yang kita baca ini, iaitulah surah An-Nisa ayat 3, ayat 127, 128 dan 129. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita akan sambung lagi dalam hikayat yang ke-152 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.